bersejarah ini. Pada hari ini kita dapat bersama-sama menyerikan majlis mengenang lipatan sejarah dan kegemilangan TNB setelah berkhidmat kepada rakyat dan negara selama 75 tahun. Dalam pencapaian ini ialah kesediaan pengurusannya untuk melakukan anjakan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Suatu hal yang sangat menarik yang pernah saya himbau sebelum ini ialah pertemuan setahun dua dengan pengurusi dan pengurusan untuk melaporkan kejayaan dari sudut keuntungan, tahap kecekapan yang dicapai setelah diswastakan. Saya mula dengan ucapkan penghargaan kepada mereka dan terus saya tekankan bahawa ada tugas-tugas utama. Dia bukan satu syarikat korporat yang harus bangga dengan keuntungan dan tahap kecekapan, tetapi harus prihatin. Pertama, biar ada pembelaan yang wajar dan adil kepada setiap pengurus dan pekerja serendah-rendahnya. Mana-mana agensi, institusi, syarikat tidak akan berjaya hanya dengan kepintaran pengurusan yang diperlukan, komitmen dan disiplin tenaga kerjanya di semua peringkat. Kita lihat satu dewan yang bersih, mana yang tukang membersihkan itu harus dipikir. Kita ada persediaan makanan, maknanya yang menyediakan makanan harus diambil kira. Itu pendekatan kita. Apalagi apabila kita perkenalkan konsep negara madani ini. Mau negara itu pacu pertumbuhan yang mampan dan segar, yang lebih rancak, tetapi tidak tinggal dasar yang semasa, tuntutan baru, termasuk transformasi digital, transisi tenaga, pelan perindustrian. Kalau dibilang semiconductor, the front end, semua itu harus diambil kira. Tapi dalam masa yang sama, kecekalan kita dalam memastikan bahawa kita itu istimewa kerana kita itu manusiawi, kerana kita ambil berat dan prihatin prinsip ihsan, compassion, dan menghargai setiap sumbangan semua pekerja di semua peringkat. Barulah korporat itu menjadi suatu tradisi dan budaya yang sihat. TNB sekarang setelah rekodnya yang cemerlang dalam pelbagai bidang, sekarang tercabar untuk segera melakukan peralihan, membuat persiapan. Sebab itu saya ucap tahniah dan terima kasih kepada pengurusan kerana terus merangka melalui penyelidikan yang rapi dan mencari jalan dan kaedah supaya peralihan tenaga yang disebut energy transition itu berjalan dengan rapi dan berkesan. Kalau kita mau maju dan pastikan Malaysia ini berjaya, kita harus punyai keupayaan kecekalan untuk bertindak, merubah, bertindak dengan segera dan dengan berani. Kita akan pengurusikan ASEAN tahun depan. Dan apa dia fokus kita? Dua-dua melibatkan TNB. Ini cabaran besar. Better get cracking, I tell you. Two main challenges and priorities for ASEAN when we assume the chairmanship next year. To ensure that we, Malaysia and the region, becomes a major hub for energy in this region. And secondly, to ensure that there is what is called as ASEAN grid, which precisely means that the transmission from the traditional Pakar Pasir Gudang has to be strengthened with new facilities, whether it is
energy from Sarawak to Johor or from Laos to Singapore through Malaya. This is what called a national and the ASEAN Grid. Ini cabaran besar kerana jumlah pelaburan itu puluhan bilion ringgit, dan saya percaya TNB sekarang sedang merangka bidang itu, memikirkan bagaimana harus kita jayakan. Kerajaan sedar bahawa pelaburan ini terlalu besar dan kerajaan sedang memikirkan cara-cara supaya TNB bersama dengan kelompok-kelompok yang lain menjayakan ASEAN Grid ini. Dan satu perkara yang akhir saya nak tekankan, bila saya umumkan persaraan baru gaji bagi pejabat awam, dan sudah dia tidak mudah kerana hasil kerajaan betul menambah, tapi hutangnya 1 trilion lebih. Dan saya sebab itu sudah lihat, saya tekan sama tata kelola, jangan izinkan mana-mana pimpinan curi harta rakyat. Dan saya juga kenal pejabat awam, saudara-saudara kita semua, keluarga saudara-saudara ramai pejabat awam, 12 tahun tidak ada kajian menyeluruh dan tidak ada kenaikan gaji. Kalau saya nak naik 1-2% bagi saya tak sampai hati tengok. Saya bagi message bahawa dalam kerja ini kita harus kerja dengan serius, dengan bertanggungjawab, kerana kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Bagi kerajaan haruslah ada tanggungjawab. Sebab itu saya umumkan perarasan, dan dalam sistem saya itu berbeza daripada dulu. Apa dia bedanya? Yang pengurusan atasan naik sedikit, pengurusan bawah naik banyak, supaya tidak berlaku terlalu tinggi kesenjangan. Kesenjangan itu tidak membengkak, membedakan di antara dua sumber pendapatan. Ini saya bercakap soal urusan kerajaan, bukan syarikat, termasuk TNB. Dan kos untuk 2025 adalah 10 bilion ringgit tambahan. Tetapi saya fikir dan renung, saya nak mereka kerja lebih kuat, saya lebih keras terhadap penyelewengan, kemalasan, lembab, malas atau kecurangan, rasuah. Kalau saya minta mereka itu kerja lebih kuat dan mau produktiviti lebih baik, hasil lebih baik, maka wajarlah saya naikkan, dan alhamdulillah disambut baik. Naik sebahagian bulan Disember, kemudian tambahan bulan Januari dan bonus bulan Februari. Ini tidak ada kena-mengena dengan TNB. Baik, walau bagaimanapun, saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi TNB kerana bersetuju untuk menjadikan GLC pertama yang menyahut seruan kerajaan, pertama untuk menaikkan kadar gaji minimum anggota TNB, kemudian meluluskan kenaikan gaji dan pendapatan bagi seluruh warga kerja TNB. Saya lihat pengurusan dan pengurusi dan bimbang apa lagi anuan umumnya. Jadi saya syukur, alhamdulillah dapat bersama-sama. Ada beberapa program vendor, Bumi Putra, kemiskinan, pendidikan anak-anak, perumahan mereka, semua itu harus difikirkan. Karena saya tidak nilai
kejayaan TNB hanya semata-mata, walaupun penting dari segi keuntungannya, tetapi menjadi satu syarikat yang gagah, yang mencatat keuntungan, dapat menjalankan dengan berkesan dan efisien, tetapi menjaga kebajikan anak buahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.